Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi insyaAllah pada malam ni kita nak membincangkan tentang satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Walaupun topik ni telah banyak kali kita sebutkan, kita peringatkan, tetapi benda ni memang tidak boleh kita lekang daripada diperingatkan, iaitulah berkenaan dengan asyirkul asghar. Selain daripada kita perlu berhati-hati dalam kehidupan sebagai seorang Muslim daripada terjebak ke dalam syirik al-akbar, asyirkul akbar, syirik besar, juga mesti kita mengelakkan diri kita daripada terjebak ke dalam asyirkul asghar. Yang mana asyirkul asghar, syirik kecil ini adalah yang membawa ataupun laluan menuju kepada asyirkul akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan tentulah asyirkul asghar akbar minal kabair. Syirik asghar, syirik kecil, dari segi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa lain, daripada lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar lain yang bukan bertaraf syirik asghar. Itu kita kena faham. Dan apa makna syirik asghar? Syirik seperti yang kita fahami ialah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam peribadatan. Itu syirik akbar. Asyirkul asghar ialah dari segi ta'rifannya, kata para ulama, ialah dosa atau maksiat yang tidak mencapai tahap kufur akbar, tidak mencapai tahap syirik akbar, tetapi syarak namakannya sebagai syirik. Tapi syarak namakannya sebagai syirik. Apa maksud? Yang ni kita kata dosa itu dari segi tahapnya dia tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Orang yang buat dosa itu dinamakan Muslim, dinamakan mukmin, walaupun imannya berkurangan. Tetapi dalam masa yang sama dosanya itu disebut syarak sebagai syirik, disebut oleh syarak sebagai syirkun, kerana pada perbuatan dosa tersebut ada unsur syirik walaupun tidak ada makna syirik yang penuh. So, kalau kita kata satu orang dia memohon hajat kepada orang yang mati di kuburan, dia pergi kubur orang mati, dia kata, wahai orang yang mati, berilah aku sekian-sekian, na'udzubillah min dzalik. So kita kata ini syirkun akbar kerana dia telah mengalih ibadat, iaitulah memohon sesuatu hajat secara ghaib yang sepatutnya dikhususkan kepada Allah, ditukar kepada makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau kata satu orang dia tabarruk dengan kuburan, dengan anggapan, dengan i'tiqad, kuburan itu ada berkat daripada Allah Ta'ala, maka dia pergi kubur, dia cium dan sebagainya kubur tersebut, kita kata dia tidak memohon berkat daripada orang mati, dia memohon berkat daripada Allah, tapi dengan cara dia beriktikad kata di kuburan itulah ada berkat, dan kalau dia pergi cium jilat kubur itu, dia akan dapat berkat yang Allah Ta'ala bagi. So kita kata itu dari segi ada unsur-unsur seperti memohon berkat dengan kubur, tapi dia tak mohon. Itu kita akan lebih nampak nanti bila kita main perincian beberapa contoh syirik asghar nanti insya-Allah. So dia adalah perbuatan yang tidak menyamai kedudukan dengan syirik akbar dari sudut dia tidak mengalihkan ibadat kepada selain Allah Ta'ala secara total, tetapi ada unsur, ada iras-iras perbuatannya itu seperti mengalihkan ibadat kepada selain Allah Ta'ala, atau perbuatannya itu mengandungi penyamaan dengan ibadat orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. So itu adalah namanya asyirkul asghar. Dan hukumnya hukum dosa besar, termasuk dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Dan ia sangat banyak tersebar
dalam kalangan masyarakat muslim. Sebab itulah Nabi SAW kata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya alaihi salatu wassalam. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, aku paling takut terhadap kamu. Siapa kamu? Orang yang mukmin, orang yang tidak terjebak dengan syirik akbar, orang yang ahli ibadat. Benda yang aku takut kepada kamu ialah kamu terkena dengan syirik asghar, syirik kecil. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah syirik kecil itu? Jawapan Nabi ialah ar-riya, menunjukkan ibadat untuk mendapatkan pujian daripada makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Apakah hukum orang yang melakukan syirik asghar ini? Syirik asghar hukumnya adalah dia masih lagi muslim walaupun dia berdosa besar, fasik bikabiratihi, fasiqun bikabiratihi, fasik dengan dosa besarnya, mukminun biimanihi, mukmin dengan iman yang berbaki padanya, dan dia boleh terbuka kepada taubat. Cuma ulama rahimahumullahu ta'ala berbeza pandangan dari sudut adakah syirik asghar ini boleh terhapus dengan kafaratul dzunub yang banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada orang mukmin. Kita pernah bincangkan dalam kelas bagi mereka yang mengikuti kuliah subuh MSM kitab Al-Iksir. Kita dah bincangkan bahawa orang yang melakukan dosa, yang bergelumang dengan maksiat, dia ada banyak sungai-sungai yang Allah Ta'ala sediakan kepadanya untuk disucikan dirinya daripada dosa jikalau dia tidak bertaubat. Di sana ada kita kata amal-amal salih yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala yang akan menghapuskan dosanya. Di sana ada ujian hidup yang menghimpit hidupnya, yang mana jikalau dia bersabar, maka Allah Ta'ala akan jadikan itu sebab untuk dihapuskan dosa-dosanya. Dan di sana jikalau tidak lepas juga, na'udzubillah min zalik, akan ada proses-proses di akhirat seperti azab kubur, seperti azab neraka yang sebentar kepada orang yang ahli tauhid. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Tapi ulama berkenaan syirik asghar ini ada dua pandangan. Adakah syirik asghar boleh terampun dosanya tanpa taubat, ataupun disyaratkan dia mesti bertaubat? Yakni dari sudut adakah syirik asghar ini dosanya akan terhakis jikalau satu orang itu melakukan ibadat yang besar. Masalahnya al-hajjul mabrur. Nabi SAW kata, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran melainkan syurga. Dan siapa yang pergi haji mabrur akan pulang seperti dia dilahirkan ibunya. Ini dosa-dosanya Tuhan kafarah habis, dosa besar tadi. So adakah syirik asghar ini termasuk dalam package satu orang kalau dia pergi haji, dia buat haji dengan begitu bersungguh-sungguh, tapi tidak meninggalkan amalan syirik asgharnya? Adakah ataupun dia tidak bertaubat secara spesifik, secara khusus akan syirik asgharnya itu, adakah dia akan terampun dosanya ataupun tidak? So sebahagian ulama kata ya, syirik asghar macam dosa-dosa besar yang lain dari sudut itu. Dia ada satu orang dia beramal, dia pergi berjihad, mati syahid, maka dosanya akan diampun. Pendapat yang kedua pula mengatakan tidak. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa mensyirikkan dengannya, dan Allah ampunkan dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maknanya syirik asghar tidak boleh diampun melainkan dengan taubat yang spesifik kepada syirik tersebut. Dan inilah qaul yang aujah, wallahu alam bissawab. Kerana kalau siapa yang mengikuti kelas kitab Al-Iksir kita yang terakhir pada Ramadan yang lepas, kita dah terangkan maksud bagaimana konsep penjelasan Ibn Qayyim rahimahullah, bagaimana dikatakan tauhid itu
boleh mengampuskan dosa-dosa besar, walaupun orang itu tidak bertobat. Kalau kita faham konsep yang disebutkan, jelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarij Salikin itu, nyatalah kepada kita bahawa sebenarnya syirik asghar tidak mungkin akan terhapus rekodnya di sisi Allah Ta'ala dengan apa jua amalan. Dan tidak tergambar orang yang melakukan syirik asghar kemudian dia buat amal-amal ibadat yang lain dalam keadaan dia tidak bertaubat daripada syirik asghar, kemudian Allah Ta'ala ampunkan dosa syirik asghar. Kerana syirik asghar ialah dosa yang melazimi tauhid, dosa yang berkaitan dengan tauhid, dia mencalakan tauhid. So macam mana tauhid yang nak menggugurkan dosa orang yang berzina, dosa orang yang minum arak, ialah tauhid yang sempurna. Jikalau tauhid itu sendiri dah calak, dah cacat, dia tidak cukup tenaga, kekuatan untuk menggugurkan dosa-dosa besar yang lain. So dia tidak termasuk dalam hadis qudsi. Masalahnya Allah Ta'ala kata, Ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang membawa kepadaku di akhirat nanti sepenuh isi bumi ini dosa, kemudian engkau bertemu denganku, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, engkau berjumpa aku dalam keadaan tidak syirikkan aku sedikit pun. Jadi syirik di sini merangkumi syirik akbar dan syirik asghar. Maka aku akan bawa kepada kamu sepenuh isi langit, isi bumi juga pengampunan. So maknanya kita kata syirik asghar di sini sangatlah bahaya. Walaupun orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada syirik asghar, dia tidak akan kekal dalam neraka seperti orang yang buat syirik akbar. Amalannya akan tetap ditimbang, tetapi dosa syirik asghar itu kekal ada di dalam rekodnya, yang menyebabkan kemungkinan derajatnya di syurga akan diturunkan atau dia akan diazab terlebih dahulu, na'udzubillah min zalik, kemudian barulah dikeluarkan dan dimasukkan semula ke syurga. Kita tak nak macam itu, kita nak terus direct ke syurga. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillah minan nar. Jadi di sinilah letaknya kenapa syirik asghar ini sangat bahaya. Dan syirik asghar dari sudut bahayanya yang kedua ialah kerana dia syirik yang berlaku pada golongan yang pada zahirnya ahli tauhid, pada zahirnya orang yang ahli ibadat, orang yang salih, orang yang bukan ahli maksiat, orang yang bukan melakukan perkara-perkara yang pada zahir pandangan manusia dia bukan orang yang melakukan dosa-dosa yang besar, tetapi hakikatnya dia adalah dosa besar. Itu bahaya syirik asghar itu. Dan di antara dalil bahawa syirik asghar ini seperti syirik akbar tidak diampunkan ialah kerana ulama salaf seperti sahabat radhiyallahu anhum, mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan berkenaan syirik akbar terhadap syirik asghar. Cumanya kita kata tadi, bezanya orang yang buat syirik asghar ini tidak kafir, dia masih muslim, masih mukmin, masih sabit baginya al-wala sekadarnya, dan tidak kekal dalam neraka. Tetapi dosanya itu tidak boleh terhapus dengan semata-mata dia buat amal salih, amal kebajikan. Itu tidak boleh menghapuskan dosa syirik asgharnya, sehinggalah dia bertaubat secara khusus terhadap syirik asgharnya. Dan itulah taubat nasuha, seperti yang telah kita terangkan syarat-syaratnya dalam kuliah kita berkenaan kitab Al-Iksir itu. Kita dah sebutkan taubat nasuha yang betul, yang komplit, iaitu taubat daripada semua dosa termasuk syirik asghar, akan menghapuskan syirik asghar tadi. Baik. Jadi apa dia syirik asghar? Apakah perkara-perkara yang terkategori sebagai syirik asghar? Di antara bentuk-bentuk syirik asghar ialah yang pertama, al-halifu bi ghairillahi ta'ala, bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Ini berlaku dalam masyarakat kita, walaupun dalam masyarakat Melayu ini masih berlaku sebenarnya. Kita kata tak ada, apakah ada berlaku.
dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Dalam hadis yang lain Nabi kata, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Siapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanah dan sebagainya, adat orang Arab jahiliyah dulu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Dan sabda Nabi SAW, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kamu bersumpah dengan demi nenek moyang kamu. Jangan sumpah atas nama nenek moyang. Na'udzubillah min dzalik. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Li an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Aku bersumpah dengan nama Allah sebagai pendusta lebih aku gemari daripada aku bersumpah dengan selain Allah tetapi aku cakap betul. Walaupun sumpah dengan nama Allah secara dusta dinamakan sebagai al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Ibnu Mas'ud kata yang tu lebih baik daripada orang yang bersumpah betul tapi dengan selain nama Allah. Sebab apa? Yang kedua ni syirik asghar. Na'udzubillah min dzalik. Dan dosa syirik asghar lebih besar daripada dosa besar yang bukan syirik asghar. Jadi ini yang pertama. Apa maksud bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala? Yang ini bersumpah dengan selain daripada nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sama ada sumpah itu dalam bentuk bersumpah dengan nenek moyang demi sekian-sekian, demi fulan, demi sekian. Even makhluk-makhluk yang mu'azzamah seperti Kaabah, seperti Nabi, macam sebahagian orang Melayu sebut demi Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. So itu tidak boleh. Dilarang bersumpah dengan nama makhluk. Yang boleh bersumpah dengan nama makhluk ini Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala dalam Quran dia boleh bersumpah dengan apa yang dia nak, sebab sumpahan Allah itu menunjukkan dia nak memuliakan sesuatu makhluknya. Itu khusus untuk Allah Ta'ala. Kenapa sumpah dengan selain Allah Ta'ala ini dikatakan syirik? Kerana dia boleh membawa kepada syirik akbar. Kaedah kita kena faham, setiap syirik asghar boleh berubah menjadi syirik akbar bergantung kepada niat atau i'tiqad. Jadi orang jahiliyah mereka suka bersumpah dengan sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah daripada berhala dan wathan, seperti Lata, Uzza, na'udzubillah min dzalik. Jadi perbuatan kita bersumpah dengan selain Allah itu menunjukkan kita mengagungkan, kerana kita ni bila kita bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan sesuatu yang kita jadikan sebagai al-muqsam bihi, itu sesuatu yang kita bersumpah dengannya itu adalah mu'azzamun, diagungkan dalam jiwa kita. Sedangkan sepatutnya dalam jiwa kita ini tidak ada yang lebih agung selain daripada Allah Ta'ala. Maka walaupun mungkin dalam niat i'tiqad kita dalam hati kita tak ada rasa, saya tak ada lah kata nak kata pak saya, tok wan saya lebih agung daripada Allah. Tetapi perbuatan kamu menjadikan tok wan kamu, pak kamu sebagai bahan untuk kamu bersumpah, untuk kamu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, untuk kamu menegaskan satu perkhabaran yang kamu bagi tahu, menunjukkan kamu telah mengagungkan nenek moyang kamu itu melebihi had yang sepatutnya. Itu nampak tak? Tu setengah orang dia tak faham. Dia kata tapi kami tak ada lah niat macam tu. Tak, dia masalah syirik, masalah kufur ni niat bukan yang penentu. Faham tak? Maksudnya dia bukanlah syarat untuk kita jadi musyrik atau kita jadi ahli maksiat itu, na'udzubillah min dzalik, kita berniat nak menjadi musyrik atau nak berniat menjadi ahli maksiat. Satu orang minum arak, dia kata saya tak niat nak jadi ahli maksiat, saya minum arak tapi saya tak niat nak jadi ahli maksiat. Dia kata tak, itu bukan niat yang dikehendaki. Yang mensyarat untuk kamu berdosa, kamu minum arak dengan sengaja, kamu tahu tidak dipaksa, kamu tahu itu arak, kamu ambil, kamu pegang, kamu teguk, berdosa. Adapun kamu niat tak mau jadi ahli maksiat, perbuatan minum arak maksiat, niat kamu tak diambil kira. Tak. Satu orang buat amalan bid'ah, dia kata saya tak niat nak jadi ahli bid'ah, saya tak niat nak jadi ahli bid'ah. Itu bukan syarat untuk kamu menjadi ahli bid'ah. Kamu kena niat sahaja aku jadi ahli bid'ah, bukan. Tidak disyaratkan nak jadi orang kafir sahaja aku jadi, na'udzubillah min dzalik. Tak perlu. Yang dikehendaki adalah al-qasdu lil fi'l, buat dengan sengaja.
Seorang yang bersumpah dengan selain Allah Ta'ala dengan sengaja, aliman bitahrim, tahu hukumnya, maka kita kata dia telah terjebak ke dalam asyirkul asghar. Na'udzubillah min zalik. Dan boleh menjadi syirik akbar jikalau dia beriktikad kepada al-muqsam bihi, yang dia bersumpah dengannya itu sebagai ilah, sebagai sembahan. Seperti orang yang bersumpah dengan berhala masalah. Bersumpah dengan berhala syirkun akbar. Atau bersumpah dengan wali-wali yang mereka sembah, seperti orang sufi yang bersumpah dengan wali-wali tertentu, ataupun dengan kuburan tertentu, atau dengan keramat tertentu. Na'udzubillah min zalik. Maka itu adalah kita kata termasuk syirkun akbar, syirik akbar, kerana hakikatnya dia bersumpah itu kerana dia beriktikad pada al-muqsam bihi, pada benda yang dia sumpah itu sebagai sembahan. Adapun orang yang bersumpah dengan nenek moyang apa sebagainya, ini kita kata syirkun asghar. Ini dah datang tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada ayat surah Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan bagi Allah itu tandingan sedangkan kamu mengetahui bahawa tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam rububiyahnya. Maka kata Ibnu Abbas, al-andad asyirk akhfa min dabibin naml. Andad ialah syirik, lebih tersembunyi daripada bunyi tapak kaki semut. Allahu Akbar. Kan? Seperti perkataan satu orang, demi hidupku, demi fulan. Itu kata Ibn Abbas. Itu di antara contoh syirkun asghar. Na'udzubillah min zalik. Dan sebab itulah Nabi SAW suruh kita, kalau kita tersumpah dengan nama Allah, hendaklah kita sebut la ilaha illallah. Nabi kata, man halafa minkum faqala fi hilfihi billat wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Tafaqun alaih. Siapa bersumpah dengan selain Allah, dia kata dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, maka katalah la ilaha illallah. Ganti balik, ucap balik syahadah. Itulah mereka yang bersumpah dengan, kadang-kadang dia tersebut dengan mulutnya tersasul. Para sahabat radhiyallahu anhu yang masih baru masuk Islam, kadang-kadang bila dia bersumpah tu, benda tu dah terbiasa sebut, so dia tersasul. So, Nabi kata kalau tersasul, segera mengucap balik la ilaha illallah, menunjukkan benda tu adalah syirik. Dan di antara bentuk syirik asghar ialah yang ma'ruf, ialah riya dan sum'ah dan ujub. Na'udzubillah min zalik. Apa dia? Riya dan sum'ah dan apa maksud riya ialah menunjukkan amal ibadat dengan tujuan mendapat pujian daripada makhluk, nak mendapat pujian dan kedudukan daripada makhluk. Dan sum'ah ialah menceritakan amal ibadat. Masalahnya orang bangkit tahajud sebelum ada Facebook live zaman dulu, kalau dia nak tunjuk kata dia sembahyang tahajud, dia tak boleh nak buat Facebook live, kan? So dia boleh sum'ah. Besok pagi dia pergi cerita, semalam hantar aku kan sembahyang tahajud, na'udzubillah min dzalik, supaya dia dapat pujian. Dipanggil orang soleh, maka orang bagi dia jawatan, pangkat, dihormati dalam masyarakat. Dan riak tunjuk, dia bangkit tahajud, dia buat Facebook live masalahnya, ataupun sembahyang sunat rawatib di rumah, lepas tu buat Facebook live, sembahyang duha di rumah, buat Facebook live, kan? Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Apakah kamu nak tahu, aku bagi tahu kepada kamu semua wahai sahabat-sahabatku, benda yang paling aku takuti kena kepada kamu, yang lebih teruk daripada al-masih ad-dajjal, yang aku takut kena kepada kamu lebih daripada dajjal, fitnah dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Apa dia? Qala qulna bala. Sahabat kata, Rasulullah, apa dia? Bagi tahu kan. Faqala asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Ay yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Satu orang salat fardu, lalu dia memperelokkan salatnya kerana ada pandangan orang melihat kepadanya, bukan kerana Allah Ta'ala. Nabi SAW kata, man sam'a Allahu bihi, man yura'i Allahu bih. Siapa yang sum'ah, Allah akan sum'ahkan dia, Allah akan bagi dengar amal buruknya kepada manusia di khalayak ramai di mahsyar nanti.
Siapa yang menunjuk amal salihnya kepada manusia, Allah akan tunjukkan amal kejinya kepada manusia di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Dan syirik ni disebut syirikun khafi. Pasal apa dia khafi? Pasal dia tersembunyi sangat, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Dia memang imam, memang dia pandai baca Quran, memang suara dia sedap, dia jadi imam, dia solat jadi imam, dia baca Quran sedap, tak ada masalah, memang benda tu disuruh. Dia riak ke? Dia tak riak ke? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Satu imam jadi imam, solat tarawih, atau solat fardu subuh, atau solat zuhur, atau solat asar, atau solat maghrib, atau solat isya. Dia memang imam, memang disuruh, dan dia memang ahli Quran, pandai baca Quran, dia jadi imam. Dia pun solat khusyuk, merambu ayat mata, sujudnya lama, rukuknya lama, bacaan Qurannya sedap, tajwid bacaannya begitu tadwir, cukup harakatnya, tidak ada lahan khafi, lahan jali, apatah lagi. Kita kata Masya Allah, amalan ini zahirnya jelas memang disuruh, tetapi apa niat dalam hatinya itu kita tak tahu. Dalam rupanya dalam hatinya ialah supaya dia dilihat sebagai imam yang paling sedap suara, maka dia akan diberi jawatan ketua imam masalahnya. Tu kita nak tuduh dia tak boleh. Dia tak cakap, dia tak habaq kita bukan tahu dalam hati dia. Zahirnya dia orang soleh, dia orang baik, dia orang bagus. Tu sebab tu Nabi takut riak. Nabi takut riak ni pasal dia dalam hati kita tak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ana aghna syuraka'u 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tak berhajat, aku tak perlu langsung kepada sekutu. Siapa yang buat amalan lalu dia sekutukan aku pada amalannya, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Aku tak bagi dia pahala, apa carilah. Na'udzubillah min dzalik. Dan riak ini sifat orang munafiqin. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafiqin ibadat mereka nak tunjuk kepada manusia dan mereka tidak ingat Allah langsung. So riak terbahagi kepada dua. Riak akbar, riak yang besar yang merupakan syirik akbar. Apa dia? Riak pada asal iman, seperti riak orang munafiqin. Orang munafiqin dia solat dengan Nabi SAW di masjid berjamaah, hanya nak tunjuk kata dia Muslim, tapi dalam hati dia tak beriman pun. Dia tak percaya pun Rasulullah sebagai Rasul yang sebenarnya. Dia tak beriman pun dengan kewajipan salat. Maka kita kata yang ni orang munafiqin, riaknya riak akbar. Adapun yang kita kata riak yang syirik asghar ni, dia kata yasir riak yang sedikit. Apa dia riak yang sedikit? Orang yang salat memang tujuan salatnya untuk Allah tabaraka wa taala pada asalnya. Imam tadi dia mai jadi imam salat sebab apa? Memang salat dia dalam hatinya dia tahu salat ini fardu. Dia sebagai mukmin fardu. Dia memang nak dapat pahala daripada Allah. Tapi di samping pahala itu, dia nak juga pujian daripada manusia, pujian daripada makhluk, atau nak juga habuan dunia, pangkat, jawatan dan sebagainya yang datang daripada manusia, ada. Ni kita kata bahaya, ni kita kata syirik asghar. Dan riak akan menggugurkan amalan. Na'udzubillah min dzalik. Atau orang yang datang kepadanya perasaan riak, maka dia kena lawan, dia kena tolak. Itu para ulama salah kata, kalau kamu salat panjang, baca panjang, tiba setan bisik kepada kamu riak, adakah dia kena pendekkan salatnya atau berhenti salat? Ulama kata tak, meninggalkan amalan kerana manusia pun riak juga. Mana setengah orang dia kata, aku bukanlah tak mau solat tahajud ni, aku bukanlah tak mau semayang panjang-panjang, tapi lagi orang kata riak pula. Tak, perkataan dia tu riak. Perkataan dia lagi orang kata aku riak, aku tak mau riak tu riak. Na'udzubillah. Dan itu lebih pelik. Dia riak pada ibadat, meninggalkan riak. Meninggalkan riak adalah ibadat. So kita tak boleh riak. Faham tak konsep dia? Tidak riak adalah ibadat. So kalau dia menunjuk-nunjuk kata dia tidak riak, maka dia telah riak. Jikalau dia menunjuk-nunjuk kepada makhluk bahawa dia tidak riak kerana nak mendapat pujian orang, kata dia ni ahli tauhid, kata dia ni orang yang tidak riak, maka dia telah pun riak.
Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. So kalau kita nak cerita pasal riak ni saja tak habislah kuliah kita malam ni. Panjang perbahasannya. Na'udzubillah min dzalik. Agak. Kita kata yang ni kita kena hati-hati. Kena jaga betul niat kita, qasad kita itu. Mesti berterusan kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Atau ulama kata sunat bila kita niat solat, niat puasa, kena sebut lillahi ta'ala. Walaupun bukan syarat, tapi supaya kita peringat diri kita, kata aku buat ibadat ni kerana Allah Ta'ala. Nak peringat pada ikhlas. Ada? Itu di antara syirik asghar. Di antaranya juga ialah syirkun lafzi. Syirik lafaz juga. Tadi riya adalah syirkun khafi, syirik tersembunyi berkaitan dengan niat. Tapi banyak syirik asghar ni yang berkaitan dengan lafaz. So tadi kita dah sebut al-hilfu bighairillah, sumpah dengan selain Allah Ta'ala. Dan seterusnya yang kedua daripada jenis syirik lafaz, syirik asghar dalam bentuk lafaz ialah menggunakan huruf ataf dan waw pada menyebut masyiah, kehendak. Macam mana tu? Dalam hadis Nabi SAW kata, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kamu kata apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh si fulan, tetapi katalah olehmu apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang dikehendaki oleh si fulan. Yakni kita bila kita nak buat sesuatu atau kita berlaku satu kejadian, kita kata kejadian ini berlaku atas kerana kehendak Allah untuk ia berlaku. Kita tak boleh kata dan kehendak fulan-fulan. Memang betul kita bila setiap kejadian dalam alam ni dia ada dua kehendak. Kehendak Tuhan, al-masyiatur al-ilahiyah an-nafizah al-mutlaqah, kehendak Tuhan yang pasti terlaksana, yang mutlak, dan al-masyiah al-makhluqiyah, kehendak yang dicipta, yang ada pada makhluk, al-muqayyadah, yang terhad, yang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala, al-matbu'ah, yang at-tabi'ah, yang mengikut kepada masyiat. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah yang berkehendak terlebih dahulu. So, sebab itulah bila datang satu orang lelaki kata, ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan apa yang kamu kehendaki akan jadi insya-Allah. Maka Nabi kata, aj'altani lillahi niddan, adakah kamu nak jadikan aku ni tandingan, setanding, setara dengan Allah? Bal masya Allah wahdah, bahkan hanya apa yang Ta'ala kehendaki itu lebih sempurna. Yang sempurnanya kita ni bila berlaku sesuatu, kita sandarkan kehendak itu kepada Allah, walaupun memang dari segi realitinya kita ada masyiah, masyiah kita muathirah, ada kesan, tetapi dia makhluk, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kesannya itu kesan yang diizinkan oleh Allah, bukan mutlak, bukan zatiyah, bukan mustaqillah. Jadi kita apa pun kita kena insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kita baca hari ini surah Al-Kahfi, Tuhan pesan, janganlah kamu kata aku akan buat benda esok hari, melainkan kamu kata insya-Allah. Kena sebut insya-Allah. Insya-Allah itulah yang terbaik. Dan apa sahaja kejadian yang berlaku, kita kata qadarullah wa ma syaa fa'al, ketentuan Allah dan apa yang Allah kehendaki dia buat. Jadi kita jangan pandang kepada masyiah kita, kepada masyiah makhluk, kehendak makhluk. Itu sampingan, itu hanya sebab. Tetapi yang betul-betul menjadi pencipta itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita jangan guna kalimah dan, kita guna kalimah kemudian, thumma. Boleh sebut benda ni jadi atas kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Ini semua adalah kurniaan Allah, kemudiannya kesungguhan kamu. Macam kita kata sekarang, Malaysia berjaya mengurangkan kes COVID-19. Macam mana kita nak kata dengan cara yang betul? Kita kata dengan kehendak Allah dan izinnya, kurnianya, fadilatnya, kemudian kerana kesungguhan,
frontliners kita. Itu kemudian, itu kena ada guna kalimah kemudian, dia tak ada kata dan. Kan dalam setengah-setengah upacara rasmi kita dengar orang kata upacara ini telah selesai dijalankan dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah dan daripada hasil kebijaksanaan keberkatan fulan-fulan. Dia kata tak boleh sebut itu dan, tak boleh. Dia kata kemudian. Memanglah program itu kita tak nafikan dia berjaya, dia lancar kerana ada petugas-petugas yang menjayakannya, orang yang bagi idea, orang yang susun plan dan sebagainya, yang mengatur. Itu betul, hakikat, realiti. Tetapi itu semua hanyalah sebab, dan tidak boleh berlaku melainkan illa ayyasha Allah. Allah Ta'ala yang kehendaki terlebih dahulu sejak azali. Kemudian dia yang berkehendakkan benda itu berlaku seperti yang kita rancang pada waktu ia berlaku. Kalau Allah tak nak macam kita rancang, tak jadi. Kan? So kita kena sebut kehendak Allah, kemudian kehendak. Itu dia kata cara kita nak bercakap tu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai sekecil-kecil perkataan dan dengan kemudian saja, bukannya jauh. Dan neraka kemudian syurga, tak ada beza. Kan? Tapi kesan natijahnya besar. Hanya kerana kamu sebut dan azab, na'udzubillah min dzalik. Jadi sebut kemudian syurga. Itu Allahu Akbar. Dan di antaranya adalah jampi, serapah dan takal. Ini juga perbahasannya panjang. Dia kata jampi yang dengan bahasa yang tidak difahami, ataupun pakai tangkal-tangkal dengan tulisan-tulisan huruf yang tidak difahami. So kita kata yang ni adalah syirkun asghar, selagi mana dia beriktikad ini adalah sebab dan kesembuhan itu datang daripada Allah. Ini kesilapan masyarakat. Dia pergi jumpa bomoh, dia pakai tangkai, dia kata ni usaha. Dalam hati saya ni semua Allah Ta'ala yang bagi. Ini usaha saja, kami iktikad Allah Ta'ala yang bagi. Kita kata yang itulah syirik asghar. Yang itulah syirik asghar, syirik kecil. Kalau kamu iktikad kata benda tangkai kamu yang bagi, bukan sekadar usaha, kita kata yang tu syirik akbar, syirik besar. Kamu dah jadi kafir, murtad, na'udzubillah min zalik. Tak? Bukan semua usaha itu boleh dibuat. Ada benda yang Tuhan larang. Kan? Pergi jumpa Tok Bomoh, dia kata ni ikhtiar, Allah Ta'ala jugalah yang menentukan. Memanglah hak tu tak cerita. Abu Lahab dengan Abu Jahal pun tahu Allah sahaja yang menentukan. Ni Abu Lahab dengan Abu Jahal tahu lama dah. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita nak bagi tahu, kata perbuatan kamu pergi pakai tangkai jumpa bomoh dalam keadaan kamu i'tiqad ini hanyalah sebab, dan yang memberi ialah Allah Ta'ala, itulah dia asyirkul asghar yang Nabi sebut innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi serapah, tangkal azimat dan pengasih itu syirik, syirkun asghar. Adapun kalau kamu i'tiqad tangkal itu memang ada kuasa mustaqillah, kuasa tersendiri, boleh menolak mudarat dan mendatangkan manfaat, maka itu adalah syirik akbar. Na'udzubillah min zalik. Ruqa, perbahasan jampi ni sangat panjang. Siapa yang nak rujuk lebih lanjut itu boleh rujuk balik kelas kita, pengajian kita di Yayasan Ta'lim Kitab Tauhid. Itu di situ kita telah jelaskan perinciannya, bagaimana konsepnya, itu semua telah kita jelaskan alhamdulillah dengan panjang lebar dalam kelas kita, dalam syarah kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Itu boleh rujuk di YouTube Yayasan Ta'lim. Kerana kelas kita ni kita nak ringkas-ringkas saja. Demikian juga masalah termasuk dalam tangkal ini ialah memakai gelang-gelang, benang-benang untuk menolak bala atau mengangkat bala. So yang ni juga bahaya. Tangkal ni ada hak jampi, dia tulis-tulis jampi, pintai-pintai apa ni. Ada juga orang zaman kita ni dia pakai benda pelik-pelik. Dia pakai apa besi apa, dia kata letak dekat tangan. So yang ni akan menyebabkan macam orang pakai ni lah, dia kata apa, dia ada gelang energi lah, apalah yang ni.
Yang ni juga adalah syirkun asghar. Pasal Tuhan tak jadikan sebagai sebab. Tidak ada sebab. Mau letak apa nama batu kristal dalam rumah, nanti dapat aura positif. Masalahnya. So kita kata yang ni semua adalah syirkun asghar. Ini juga kita telah bahaskan dalam kelas kita, dalam kitab-kitab kita bertauhid, dan boleh rujuk kepada perbahasannya. Di antara syirik asghar juga ialah nisbah husul syai' atau adam husulihi ila sabab al-makhluq min dunillah walau bil lafz. Ini juga yang ni yang penting yang kita nak habaq ni. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Idafatul ni'mah ila ghairil mun'imil haqiqi. Menyandarkan nikmat kepada bukan pemberi nikmat yang hakiki. Kerana perbuatan ini menyamai perbuatan orang musyrikin yang suka menyandarkan rezeki yang mereka dapat, kesihatan, kesembuhan yang mereka dapat kepada berhala mereka. Disebabkan perantaraan, disebabkan berkat. Na'udzubillah min dzalik. Wali sekian, atau nabi sekian, atau sembahan sekian, atau berhala sekian, maka kami dapat benda ini. Orang musyrikin dia i'tiqad berhala dia sebagai sebab. Dia tak kata berhala itu yang bagi, tapi berhala itu sebab dia dapat anugerah daripada Allah Ta'ala. Pasal apa dapat anak? Pasal inilah kami pergi sembelih korban dekat pokok sekian-sekian, maka Allah Ta'ala bagi. Itu i'tiqad Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia tak kata pokok tu bagi, dia tak kata berhala tu bagi, dia kata Allah bagi, tapi dengan sebab. Kalau yang macam itu kita kata syirkun akbar. Pasal dia sembah, dia buat sesuatu yang berbentuk ibadat. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itulah, untuk menjaga kita daripada terjebak ke dalam syirik akbar tadi, syarak larang kita menyandarkan nikmat yang kita dapat kepada sebabnya yang hakiki. Tengok apa kata Ibn Abbas. Ibn Abbas dalam tafsiran dia pada ayat 22 surah Baqarah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu, tandingan, sedang kamu tahu tiada yang setara dengan Allah. Dia kata apa? Al-andadu huwa syirk. Makna andad syirik. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'in fi zulmatil layl. Ia lebih tersembunyi daripada tapak kaki ataupun bunyi depan kaki semut yang berjalan di atas batu yang pejal, yang hitam dalam malam yang gelap. Bayangkan semut yang halus berjalan di atas seketul batu yang hitam pula, malam gelap, tidak ada cahaya. Siapa pun tak perasan, siapa pun tak tahu kata ada semut. Jadi syirik, kata Ibn Abbas, macam itulah syirik asghar ni, tersembunyi ni dia macam itu. Iaitulah kamu berkata demi Allah dan hayat fulan, bersumpah dengan nama Allah dan makhluk. Demi Allah dan demi hayat kamu wahai fulan, na'udzubillah min dzalik. Dan bersumpah dengan demi hidupku masalahnya, na'udzubillah min dzalik. Ini bersumpah dengan selain Allah. Dan kamu berkata, jikalau tidak kerana anjing ni menyalak, maka pencuri dah masuk rumah kami semalam. Atau kamu kata, jikalau tidak kerana itik angsa ini sondoi pencuri, tentu dia dah masuk rumah kami. Ini yang kita nak bincang. Dan dia kata, dan perkataan seseorang, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Perkataan seorang, kalau tidak kerana Allah dan kamu. Ini kita dah bincang tadi. So, yang pertama sumpah dengan selain Allah Ta'ala. Yang kedua tadi kita kata guna kalimah dan. Kalau kita menyandarkan sesuatu kejadian dan kita setarakan antara Allah dengan sebab. Allah musabbib, Allah adalah yang mencipta, al-khaliq, kejadian. Makhluk sebab. Kalau tidak kerana hang dulu tolong aku, kalau tidak kerana Allah bagi kepada aku dan hang tolong, kalimah dan itu syirik. Dia kena sebut kalau tidak kerana Allah bagi taufik, hidayah, bantuan kepada aku, kemudian sebab hang tolong aku, bagi aku modal, tak adalah aku berjaya buat kedai ni. Kita kata yang tu acceptable. Tapi yang lebih utama, lebih baik ialah kita ingat Allah Ta'ala sudahlah. Adapun makhluk kita kata terima kasih.
kita doakan untuk dia, kita bangkit tahajud, ya Allah, Engkau bagilah kurniaan ganjaran kepada kawan aku yang tolong bagi aku dulu, jaga. Itu ucapan jazakallahu khairan. Nabi kata itu yang dikehendaki. Adapun lebih-lebih itu tak ada. Dalam Islam tak ada. Tak. Jadi yang kita nak bincang ketiga ni ialah dia terus tak sebut Allah Ta'ala, lebih teruk lagi. Terus ingat kawan dia saja. Kalau tidak kerana dia dulu tolong pak hantar tak ada lah kita nak jadi berjaya macam ni. Dia sebut. Terus lupa cerita dekat anak-anak dia sebab dia berjaya. Pasal itulah dulu ada satu kawan ayah, dialah tolong ayah, dialah segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu tak boleh. Sebab kita sedang fi maqam imtinan. Kita sedang mengungkit nikmat kurniaan Allah Ta'ala pada kita. Tapi kalau dalam maqam nak bagi tahu, tidak apa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah, kemudian mereka ingkar akannya. Apa makna? Kata para ulama salah makna ayat ini, dia kata, in hadza mali warithtuhu an abai. Inilah harta aku dapat warisan daripada bapa nenek moyang aku. Tak boleh sebut macam itu. Dia nak bangga dengan kekayaan dia, kehidupan dia yang mewah. Dia kata ni semua harta nenek moyang aku, mereka yang waris, aku waris kepada mereka. Tak boleh sombong. Itu semua kurniaan Allah Ta'ala. Tapi kalau satu orang dapat tuntutan, ada satu berebut tanah, ada orang claim tanah dia, ada orang claim kata dia punya, dia masuk mahkamah, dia kata, mana ada Tuan Hakim, ni tanah ni saya waris daripada nenek moyang saya, kabiran an kabir, daripada satu generasi ke satu generasi. Kita kata tak ada salah lah, sebab dia menceritakan realiti. Yang dilarang apa dia? Dalam keadaan dia nak mengungkit nikmat, nak mengenang nikmat Allah Ta'ala, dia tak boleh, melainkan hanya kepada Allah, sebab Allah lah Al-Mun'im, yang beri nikmat. Maka pada waktu itu kita disuruh melupakan sebab. Kita dilarang musyahadatul asbab. Kita jangan memandang kepada sebab. Sebab untuk digunakan. Sebab apa? Perkara itu akan bawa kepada al-man, mengungkit-ungkit kurniaan. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh. Tak boleh. Seperti mana orang yang memberi kurniaan kepada orang lain, memberi bantuan pertolongan kepada orang lain, dilarang untuk mengungkit jasanya tersebut. Demikian juga orang yang menerima jasa dilarang mengenang-enang jasa tersebut dalam bentuk menyandarkan nikmat, bukan dalam bentuk berterima kasih. Terima kasih, ya, kita terima kasih, kita cakap jazakallahu khairan. Itu ucapan yang masyru', yang disyariatkan. Tapi kita duk kenang-kenang benda tu, duk cerita dekat orang, dia ni lah tolong aku, dia ni lah, kalau tak ada dia ni dulu masa tu aku susah. Yang ni tak boleh. Yang ni syirkun. Syirkun lafzi, syirik lafaz. Kan? Sampai pada Syekhul Islam sebut, kita naik kapal layak. Zaman dulu kapal layak lah, macam kita kapal terbang lah ni. Angin kencang, kita selamat mendarat. Kita kata, kami ni selamat pasal apa? Pasal tu jurumudi kapal tadi terror, pandai, cerdik, boleh lawan arus angin. Kita kata yang ni syirkun lafzi. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala selamatkan kami. Kemudian kerana kebijaksanaan jurumudi, tak apalah, kemudian yang lebih afdal lagi, alhamdulillah Tuhan selamatkan kami. Jurumudi itu tadi, kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang bantu dia, tak ada apa, dia sebab saja. Sebab ni untuk kita guna. Sebab tu kita minta tolong orang hidup, tak ada masalah. Kita nak angkat barang berat, kita panggil kawan kita, main tolong angkat barang tak? Kita bukan memohon hajat kepada dia, kita menggunakan dia. Berbeza dengan kita pergi minta kepada orang mati atau orang yang ghaib yang tidak ada depan mata kita. Itu kita memohon kepada dia. Ada tawakal hati kepada benda tersebut. Ada. Kita lari daripada orang jahat, kita sembunyi di bawah katil, sembunyi di balik pintu. Kita kata tak ada apa, kita gunakan katil, pintu sebagai tempat sembunyi. Adapun
kita duduk di depan musuh duk nampak kita, kita nampak dia, kita duk kata wahai wali fulan, aku berlindung dengan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Itu syirkun akbar, itu ada tawakal hati. Itu hanya untuk Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi suruh kita berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu kena bezakan. Tak. Jadi even dalam keadaan yang memang benda itu adalah hakikat, kan? Memang dia adalah sebab, dilarang oleh syarak untuk kita menyebut, menyandarkan nikmat yang kita dapat kepada sebab. Kita kata kita gaji masuk bulan-bulan, gaji itu masuk, kita ambil mana? Kita ambil ikut mesin ATM. Ada yang kita kata terima kasih mesin ATM bagi aku gaji? Tak ada. Tak ada. Bahasa mesin ATM ni hanyalah alat untuk keluar duit, kan? Yang dikenang, diucapkan terima kasih ialah majikan yang bayar gaji. So kita kata pada maqam kita nak berterima kasih, nak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, jadikan majikan anda itu mesin ATM. Dan kenanglah hanya kepada Allah Ta'ala. Adapun pada maqam khabar, kita nak cerita realiti, siapa hang dapat gaji, siapa bayar? Aku kerja dengan sekian-sekian syarikat, dia dah bayar gaji. Tak ada apalah, tak ada masalah, kan? Tapi dalam keadaan dia kata nak mengenangkan nikmat kurnia, dia kata baguslah kita ada bos, dia lah duk bayar gaji kita bulan-bulan, kalau tak ada dia ni macam manalah kita nak makan. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah syirkun lafzi yang hakikatnya boleh masuk ke dalam hati dan bawa kepada syirik tawakal. Na'udzubillah min dzalik. Syarak jaga, tutup pintu benda ni semua, tak boleh. Sebab itu bila kita sekarang dalam keadaan COVID-19, kita sekarang ni apa dia? Pada maqam kita sedang berhadapan dengan kemurkaan Allah, berhadapan dalam keadaan kita diuji oleh Allah Ta'ala. So ini maqam yang kita tak boleh nak berbangga dengan kudrat kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita tentang apa yang berlaku terhadap para sahabat ketika peperangan Hunain, kan? Macam mana umat Islam hampir kalah. Kenapa? Id a'jabatkum kathratukum, ketika mana kamu rasa kagum dan takjub dengan bilangan kamu yang ramai. Allahu Akbar. Jadi kita tak boleh rasa kagum, takjub dengan kita ada alat yang hebat atau teknologi perubatan yang hebat. Tak boleh. Kita sedang berhadapan dengan ujian Allah Ta'ala, benda yang kita tak nampak, yang di luar daripada kawalan kita. Kita sekarang perlu menzahirkan tadarru'. Tujuan Allah Ta'ala hantar benda ni pada kita la'allahum yadarra'un, supaya mereka tadarru', merendah diri kepada Allah Ta'ala. So tak bolehlah kita guna ayat kita akan menang, kita mesti menang perang. Nak menang macam mana? Menang apa? Perang apa? Bukan perang. Ini bala, ujian daripada Allah Ta'ala. Kita dah tanbih benda ini. Kalau siapa yang follow kita di Instagram Sunnah Syekh, dah banyak kali kita tanbih. Bukan ini kali pertama kita nak cerita benda ni, kita dah sebut banyak kali dah, kan? Tapi untuk malam ni di page Baitul Salam kita ulang lagi sekali, kan? Kadang-kadang bukan itu masanya, bukan masanya untuk kita duk kata kita kena menang, kita jaga kita. Ini datang golongan tak kerti bahasa, dia bagi dalil. Dia kata habis tu dalam Quran Allah Ta'ala kata qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu. Itu perintah Allah kepada kita. Itu perintah Allah kepada kita. Ada pun satu orang kalau pergi cakap kata aku lindung diri aku daripada neraka, mana boleh? Tak boleh cakap macam tu.
kita hanya dibolehkan sebut a'udzubillahi minan nar. Kita kena sebut aku berlindung dengan Allah daripada neraka. Faham tak? Tak boleh. Kan? Kalau satu anak kata pak kami dah lindung kami daripada neraka, boleh? Itu bukan lagi syirik asghar, itu syirik akbar. Itu syirik akbar. Ada? Teringat satu masa kami di Madinah dulu. Ada satu orang Sufi Quburi lah. Dia jumpa, dia debat dengan kami pasal isu tak boleh minta tolong orang mati. Dia datang dalil apa? Dia kata habis Allah Ta'ala sebut dalam Quran wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tengok cara berhujjah. Bukan makna minta tolong. Ayat itu maksudnya wasta'inu billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara kamu melakukan. Ba di situ ta'li kepada alat. Alatnya apa? Sabar, iaitu puasa dan salat. Salat maknanya kamu doa minta Allah, bukan kita menyeru salat, wahai salat, wahai puasa, tolong aku. Bukan macam itu. Kita gunakan salat dan puasa untuk kita bermohon hajat kita kepada Allah. Ini falasi dalam hujjah. Ini dipanggil mughalafat mantiqiyah. Falasi dalam hujjah. Ini tak betul. Kan? Ini samalah. Bila kita kata tak boleh sebut kita jaga kita, dia kata ayat tu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah uiddat. Kita kata tak boleh lah macam itu. Kan? Itu cerita Allah Ta'ala suruh kita lindungi diri kamu dengan melakukan amal taat, taqwa. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Habis tu Allah kata wahfazu aymanakum. Itu perintah Allah kepada kita. Allah dia boleh cakap apa yang kita tak boleh cakap. Allah boleh bersumpah dengan waktu fajar, dengan bulan, bintang. Kita tak boleh bersumpah dengan benda-benda ni semua. Faham tak? Adapun kita, bila kita nak cerita pasal pelindungan diri apa semua, wallahu fallahu khairul hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Al-hifz min Allah. Kita disuruh pagi, petang, siang, malam. Zikir pagi, petang kita. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kau biarkan aku pada diri aku sendiri walaupun sekedip mata. Itu mukmin, itu tauhid. Adakah bila Nabi berdoa dengan doa ini pagi dan petang, maknanya Nabi tak i'tiqad diri dia ada kemampuan? Tidak, bukan itu. Sebab itu kita dilarang berbangga bila kita buat ibadat. Kita tak boleh kata dengar azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidaklah kita menjawab, ya aku datang, aku sedia, aku get ready ya Allah. Tak ada, Tuhan tak suruh kita jawab macam tu. Tuhan suruh kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Minta tolong supaya Allah Ta'ala angkat kita, bawa kita pergi salat, mudahkan perjalanan kita. Kan? Ini kita kena faham. Ini kita dah bahaskan dalam masalah qadar panjang lebar. Kan? Jadi setengah orang dia tak faham konsep tauhid. Dia kata memang kita tahu Allah Ta'ala yang jaga. Kalau dah tahu Allah jaga, sebut di mulut, mengaku. Sebab syukur, 3 rukun syukur. Mengaku, iktiraf dalam hati, sebut di lisan, amal dengan anggota badan. Semata-mata kamu tahu dalam hati Allah Ta'ala yang jaga aku, tapi kamu tak sebut di lidah, tak cukup rukun syukur. Tak cukup rukun syukur. Kamu tahu dalam hati, kamu sebut di lidah, tapi perbuatan kamu pergi minta lindungan daripada makhluk, na'udzubillah min zalik, tak cukup syukur kamu. Okay? Ini persoalan banyak, perbahasan perinciannya panjang, kita tak boleh nak habiskan di sini, masa kita dah tamat sekarang. So mesti kena mendalam fahaman tentang tauhid. Bukan benda tu boleh cakap saja. Tapi setengah orang dia dah sibuk dengan dunia, tidak ada masa lagi nak mentelaah kitab tauhid. Ada setengah orang pula dia ambil remeh, dia kata alah Muhammad Abdul Wahab ni bukannya ulama besar, dia kata ulama lain lagi besar. Padahal ulama lain yang besar tu pun dia tak baca pun kitab juga, bohong saja.
malas mengaji tauhid saja. Kan? Ini masalah. Sedangkan kalau orang yang belajar kitab tauhid, belajar hadis-hadis tentang tauhid, masya-Allah, perinciannya cukup dahsyat. Masalah syirik macam kata Ibn Qayyim, at-tauhidu ma'dinul latif yakhrishu fihi kullu shay. Tauhid ni adalah benda yang fragile. Dia boleh dicalarkan, boleh direlaikan, boleh apa sahaja. Kita kena jaga betul, sangat precious. Itu perkara yang kita kena mesti ambil perhatian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini insya-Allah akan untuk kita orang kata apa, ambil manfaat dan pengajarannya. Janganlah kita tengok soalan-soalan di sini. Dia kata ada sikit masa ni, nak ambil peluang lah untuk cuba jawab soalan-soalan di komen ini. Kita sandar kepada kita kata sebab lain. Dan musibah sama juga. Ya, musibah maksudnya kalau kita kata sebab. Kita kata tadi kalau dalam kes menceritakan realiti tidak ada masalah. Tapi musibah kalau dah berlaku, Nabi SAW sebut jangan dikenang-kenang lagi, jangan sebut lau, jangan kata lau. Tangan anak dia tersepit, takdir Allah Ta'ala tersepit, kuku kena cabut. Yang mak ni pun duk sedih lagi lah, dah 3 tahun lepas dah jadi, duk kenang kalaulah tidak kerana aku. Kita kata dalam hadis datang Nabi sebut fa inna lau taftahu amal syaitan. Kerana lau, kalimah kalau itu membuka amal syaitan. Tak boleh kan? Mesti sebut apa Nabi kata, qadarullah ma syaa fa'al. Kehendak Allah, takdir Allah, apa yang telah buat. Kita accident dah jadi, masih lagi duk main salahkan. Itulah aku dah pesan ni. Kita kata sudahlah, benda dah jadi, dah lepas. Tak payah kita nak salahkan siapa-siapa. Sebelum jadi kita ambil langkah-langkah, sebab-sebab. Tapi dalam kes, dalam konteks, kalau betul ada kesalahan untuk dibicarakan atau dicari keadilan, kita tak ada masalah lah, kan? Ataupun orang tanya, lah pasal pun tangan luka, potong pisau, tak ada apa, tak ada masalah. Tergalit masa tu, potong pisau, potong pisau, cerita, tak ada apa, boleh, harus. Tapi duk menyesal kalaulah tidak na'udzubillah. Perkataan kalau tu Nabi kata fa inna law taftahu amal syaitan. Kalimah law itu, kalau itu membuka pintu syaitan, amalan syaitan. Itu kita kata tadi, ambil kredit, ambil pujian. Even kesalahan pun macam kita sebut tadi, kesalahan kalau kita kata dia dalam bentuk penyesalan, menyesal, maksudnya, ataupun kita kata dia duk sebut kalaulah aku tak buat macam ni dulu, tentulah jadi macam ni, yang tu tak boleh. Even dalam bentuk kesalahan, kalaulah aku tak pergi ke tempat tersebut masa tu, tak jadi macam ini, kita tak boleh sebut. Benda dah lepas, semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Apa yang kita nak ialah to look forward, ke depan. Apa yang kita boleh perbaiki yang masih lagi dalam tangan kita. Syarak tak bagi. Nabi kata dia akan buka pintu syaitan. Kan? Sama juga puji-pujian, kita tak boleh ambil kredit. Sedangkan kita kata semua itu hakikatnya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hanyalah sebab. Kudrat yang ada pada kita, iradat yang ada pada kita, makhluk Allah. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang cipta, Allah yang izinkan, tidak akan berlaku. Jadi kita kata kesimpulannya ialah nikmat pada maqam menyandarkan nikmat. Pada maqam kita nak memuji sesuatu, dari sudut nikmat, kita hanya boleh puji Allah Ta'ala, hanya boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Pada situasi kita nak mengenang nikmat atau nak mengungkit
nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. At-tahadduts bi ni'amillah. Kita nak menceritakan bagaimana kurnia Allah kepada kita. So kita tak boleh sandarkan kepada sebab, tetapi dibolehkan dalam situasi kita memerlukan untuk memberitahu realiti sesuatu kejadian. Kan orang tanya, aku tengok hang baik dengan dia tu, selalu tolong dia apa semua. Kita pun bagi tahu dia, yalah dulu masa aku susah dia dah tolong aku. Tak ada masalah, harus. Kan? Masa tu kita just nak bagi tahu realiti keadaan. Kan? Sama juga musibah. Tak boleh ada regret. Regret dengan makna menyesal sehingga menyebabkan kita jadi stres, tekanan. Kalau lah tidak kerana aku buat macam ni, tak jadi macam ni, syarak larang. Tapi kalau orang tanya, awak jadi aksiden itu sebab apa? Kita cerita, tak ada masalah. Adapun kita duk terkenang-terkenang, kalau lah aku tak buat macam tu, tak aksiden, na'udzubillah misalnya, itu tak boleh. Itu akan menyebabkan kerohanian kita, iman kita akan jatuh, dan menunjukkan kita kurang tawakal kepada Allah Ta'ala dan tidak menyerah kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan insya-Allah kalau siapa yang nak lebih mendalam perbincangan tentang masalah ini, bolehlah lepas ni kita akan mulakan dalam bulan 6 ni, insya-Allah kita akan mulakan balik kuliah Kitab Tauhid kita. Bolehlah follow pengajian Kitab Tauhid di Yayasan Ta'lim. Kita akan ulas lebih banyak lagi insya-Allah berkenaan dengan masalah ini menerusi Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qultu lakum ma sami'tum, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.